وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana dalam keadaan yang tidak menentu ini kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengimarahkan masjidnya dengan mendirikan salat jamaah, dan seterusnya kita mengisi ruang yang ada dengan kita mendengar sedikit daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Malam ini kita akan mulakan siri yang pertama, mengenali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana untuk kali ini kita akan mulakan dengan seorang sahabat yang paling dekat, paling hampir, akrab, yang menemani Nabi di awal perjalanan kehidupan Nabi sehinggalah ke saat-saat akhir kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah insan yang sangat dicintai, yang dekat dengan Nabi. Bukan sahaja seorang sahabat, insan ini juga merupakan mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada manusia lain bersama dengan Nabi, menemani Nabi, insan ini akan ada di samping Nabi. Manusia yang sedang kita bicarakan ini kita kenali dengan namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama sebenar Abu Bakar ni, kalau kita tengok di dalam riwayat hidupnya, kita sebut Abu Bakar As-Siddiq, gelaran yang tidak ada pada orang lain, gelaran yang diberikan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiq. Itu seorang yang bersikap benar, membenarkan. Namanya Abdullah bin Utsman. Nama Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Utsman. Ayahnya Utsman juga dikenali dengan panggilan Abu Quhafah. Dan ayah dia ni masuk Islam tak? Masuk Islam. Lewat ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, ayah dia Abu Quhafah masuk Islam. Agak lewat. Kita jarang dengar nama Abdullah bin Utsman, nama betulnya. Kebanyakan kita mungkin tak kenal nama betul dia, tetapi kita sebut dengan panggilan Abu Bakar. Hadirin mukminin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan daripada Quraisy, daripada suku kaum ataupun kabilah Quraisy, yang mana yang kita tahu Nabi juga daripada Quraisy. Dan kita tahu Quraisy ni, yang tuan-tuan
baca di dalam Al-Quran surah Al-Quraisy. Ada kan? Merupakan kabilah yang dianggap pemimpin kepada orang Arab. Jadi keturunan ataupun daripada bangsa Quraisy ni bangsa pemimpin, pembesar, bangsawan, golongan yang dianggap mempunyai kedudukan lah. Sebab itu Nabi pernah sebut a'immatu min Quraisy. Nabi pernah sebut hadis ni. Nabi kata a'immah, pemimpin hendaklah daripada Quraisy. Kerana pada masa itu orang Quraisy ni dianggap pemimpin, dianggap daripada kabilah yang ada kemuliaan lah. Jadi Abu Bakar ni daripada Quraisy juga. Itu yang kita nak sebut secara ringkas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia lebih muda daripada Nabi 2 tahun, tetapi dia wafat pada tahun yang sama umur dengan Nabi, iaitu dia meninggal pada umur 63 tahun. Sama dengan Nabi juga, wafat pada usia 63 tahun. Biografi dia secara nama, tarikh lahir, tarikh wafat secara detail ni tuan-tuan boleh tengok di dalam terjemah ataupun sirah dia secara detail. Saya akan sebut perkara-perkara yang besar saja berkaitan dengan Abu Bakar ni. Demikian sahabat-sahabat lain, kita ambil yang besar yang boleh jadi pengajaran untuk kita. Yang paling penting, Abu Bakar radhiyallahu an ini, Abdullah bin Utsman ni, digelar dengan gelaran As-Siddiq, yang mana gelaran ini diberikan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bagi gelaran panggilan As-Siddiq pada Abu Bakar ni? Nabi. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke Gunung Uhud, Jabal Uhud, naik ke Bukit Uhud. Kemudian bukit itu bergoncang, bergerak. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Uhud. Nabi mengarahkan Uhud. Nabi kata, uskut, diam. Uhud, diam. Nabi kata, Uhud, diam. Sesungguhnya di atas engkau sedang berdiri seorang Nabi, seorang As-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Nabi, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, 2 orang yang mati syahid, yang mati dibunuh. Walaupun mereka tidak terkorban di dalam medan perang, tapi mereka mati dibunuh. Umar dan Utsman. Umar ditikam ketika salat dan Utsman dibunuh di dalam rumah dia oleh pemberontak yang masuk ke dalam rumah Sayyidina Utsman. Cerita panjang. Tetapi Nabi menyebut gelaran kepada Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq, seorang yang benar. Siddiq, lawan kepada kadhib, bohong, lawan kepada dusta. Kan? Juga tuan-tuan terkenal gelaran As-Siddiq dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan manusia menolak, manusia memberikan gelaran gila, tukang sihir, orang yang sakit dan sebagainya kepada Nabi. Dalam keadaan yang begitu, Nabi naik pergi ke Al-Aqsa di Palestin,
pada suatu malam yang sama naik ke langit, balik cerita pada orang Quraisy, balik cerita pada orang Mekah. Tuan-tuan, orang duk kata dah Nabi ni gila. Orang duk tuduh dah Nabi ni bercakap benda-benda merapu, merepek, macam-macam tuduhan, gelaran. Sebab itu orang yang mengikuti jalan para rasul, sebab itu kita selalu kata orang yang membawa jalan para rasul, gelaran, tuduhan, kata-kata buruk pada diri kita itu adalah lumrah yang mesti ditempuh oleh kita. Orang kata dekat Nabi, innahu majnun, sahir, orang gila, tukang sihir, syair, tukang syair, merepek dia ni. Ketika itu tuan-tuan, dalam tuduhan-tuduhan yang orang lemparkan kepada baginda Rasul, dia turun, dia habaq semalam, dia pergi ke Palestin, dia salat di Masjidil Aqsa, kemudian dia naik ke langit yang ketujuh. Ketika itu tuan-tuan, manusia bertambah apa? Bertambah apa? Tuduhan itu bertambah kuat. Orang kata, ish, dalam kita duk kata tu memang nampak dah. Kemudian orang cerita tentang respon. Orang pergi cari Abu Bakar. Orang tanya kepada dia. Orang sampaikan berita. Mereka sampaikan berita untuk tujuan nak tengok sejauh mana dia punya respon. Orang tanya Abu Bakar, sahabat engkau menyampaikan berita bahawa dia telah pergi salat di Baitul Maqdis dan dia berada di Mekah pada pagi ini. Sebab dulu nak pergi ke Baitul Maqdis di Palestin mengambil masa berbulan-bulan. Memang ada orang pergi ke Palestin, ke Baitul Maqdis untuk perniagaan dan sebagainya, tapi mengambil masa berbulan-bulan. Tetapi Nabi dia kata semalam dia pergi, pagi ni dia duduk ada di Masjidil Haram. Macam mana orang nak percaya? Tapi tuan-tuan tengok respon dia. Abu Bakar bertanya kepada mereka yang menyampaikan berita itu, apakah benar Muhammad yang mengatakan hal tersebut? Betul ke Muhammad yang cerita dekat kamu? Yang dia kata dia pergi ke Aqsa, Baitul Maqdis dan pagi ni dia ada di sini. Dia ke yang cakap benda tu? Betul? Maka mereka mengatakan, ya, Muhammad yang cakap. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah Muhammad itu mengatakan perkara yang lebih daripada itu, sesuatu yang lebih mustahil daripada itu, aku boleh membenarkannya, apatah lagi dengan perkara yang seperti ini. Tuan-tuan, kita kena duduk pada keadaan masa tersebut. Sekarang kalau orang tanya kita, kita memang Muslim, kita memang dah lama dah Islam, iman kita pun dah kuat, dah memang kita mengaji Islam zaman sekarang ni dah kan, kita tengok dengan teknologi, kita rasa untuk nak kata Nabi tu betul, nak ikut Nabi. Pasal tu orang kata kalau duduk pada zaman Nabi, tentu orang kata kalau tentu lebih beruntung kalau kita hidup zaman Nabi, boleh jumpa Nabi. Tuan-tuan, tak ada jaminan orang yang bertemu dengan Nabi akan berada di pihak Nabi. Sebab itu kita walaupun tak bertemu dengan Nabi, walaupun kita tak berjumpa secara bersemuka, melihat batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang lebih besar daripada itu, yang lebih utama apa dia? Kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab tuan-tuan jangan lupa, pada zaman Nabi yang kuat, yang berkuasa, yang ramai bukan Nabi, tetapi orang yang lawan Nabi. Yang ramai masa tu bukan Islam, bukan pengikut Nabi Muhammad, bukan orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Yang ramai musyrikin Mekah, yang berkuasa musyrikin Mekah.
Kita duk kata kita nak ikut Nabi Muhammad pasal kita duk ada zaman lah. Cuba kita duk zaman tu. Ada kebarangkalian untuk kita bersama dengan orang ramai. Pasal lah pun duk kira orang ramai. Apa-apa nak buat pun orang ramai buat lagu mana? Orang kampung kita buat lagu mana? Lah pun duk kira orang kampung lagi. Lah pun duk kira orang apa? Orang ramai lagi. Tambah zaman tu ruyuk awal lagi. Zaman tu, zaman Abu Bakar, zaman awal. Tuan-tuan, sekarang kita berada pada zaman Islam tersebar, Islam menang, Islam kuat, Islam ramai. Saya bagi contoh mudah ya. Tuan-tuan, dalam apa-apa benda pun, tuan-tuan setuju ke tak setuju? Tak semua boleh kata ramai orang dia tak akan bersama ketika susah. Ini perkara normal, perkara yang biasa. Orang akan bersama bila senang, bila ramai, bila kuat, bila menang. Itu tabiatnya. Dan Abu Bakar, hebatnya Abu Bakar, dia bersama ketika susah. Dia bersama ketika orang tolak Nabi. Dia bersama ketika orang mendustakan Nabi. Dia bersama dengan Nabi ketika Nabi mula-mula membawa ajaran ini. Ketika berada pada zaman kalah, lemah, dihina, dia duduk berdiri tegak di belakang Nabi. Masa tu orang yang benar-benar ikhlas saja boleh duduk. Abu Bakar ni hebat dia. Dia orang yang pertama menerima Islam daripada kalangan lelaki. Pasal tu tuan-tuan pun tengok kan, yang hebat ni kira orang awal lah. Yang main hujung-hujung ni mereka nak tumpang tuah ya. Dalam bab apa pun sama. Ini hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tengok sikit apa yang menarik tentang Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk daripada mereka yang awal memeluk Islam. Tuan-tuan, apa pun pasal itu dalam Quran dia kata as-sabiqunal awwalun. Islam yang paling hebat, yang paling besar, yang paling awal memeluk Islam. Itu ranking yang di kalangan sahabat tuan-tuan. Pasal itu orang tanya dekat Nabi SAW, siapakah yang paling layak menjadi imam? Orang tanya dekat Nabi, siapa yang paling layak menjadi imam? Imam di dalam salat. Imam di dalam salat ni dia merupakan lambang kepada kepimpinan orang Islam. Sebab itu tuan-tuan, Nabi tak pernah habaq siapa yang akan ganti dia. Pasal itu sahabat berselisih pendapat di Saqifah Bani Sa'idah. Apabila Nabi wafat, para sahabat berbeza pendapat. Mereka berselisih siapa yang akan naik dilantik menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Pengganti Nabi. Siapa yang akan ganti Nabi? Sebab Nabi tak habaq, Nabi tak tinggal wasiat, Nabi tak cerita siapa dia yang akan naik. Tak ada. Kalau Nabi habaq tak jadi masalah. Nabi habaq ni kalau aku tak ada, aku wafat sehari dua ni, aku namakan pengganti aku yang akan menyambung ajaran dan juga apa yang aku bawa ni, yang akan naik menjadi pegang kuasa ni, Abu Bakar As-Siddiq. Selesai masalah. Tapi beberapa hari jasad jenazah Nabi delay. Tuan-tuan tahu tak? Jenazah Nabi lewat beberapa hari sebelum dapat dikebumikan kerana berlakunya urusan ni, nak memilih pemimpin ni. Tuan-tuan, para ulama menyatakan jenazah Nabi dilewatkan sementara untuk melantik pemimpin, sehingga mendapat pemimpin menunjukkan apa? Kepimpinan, kuasa memimpin orang Islam ni benda besar.
Pasal itu kita kata siapa saja yang dilantik, kita dengar dan kita taat dalam perkara yang baik. Itu ahli sunnah. Okey. Cuma di kalangan para ulama, mereka kata Nabi telah memberikan suatu isyarat yang mana Nabi telah tunjuk siapa yang akan naik menggantikan dia. Di mana isyarat itu? Di mana pembayang atau tanda itu? Apabila Nabi SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam menggantikan Nabi ketika dia sakit. Tuan-tuan nampak tak Hindu? Sebab nak ganti Nabi jadi imam ni macam ganti Nabi lah. Ganti Nabi. Pasal itu tuan-tuan baca kan, berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama fuqaha mazhab. Kalau tu imam itu berdiri, makmum nak kena berdiri ke nak kena duduk? Khilaf. Katalah tu imam tuan-tuan ni patah kaki, dia main semayang duduk. Tuan-tuan yang tak patah kaki sebagai makmum tu nak duduk ke nak berdiri? Macam mana kes ni timbul? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimamkan dalam keadaan baginda duduk. Pasal itu ada hadis Nabi pada peringkat awal imam duduk, semua duduk. Kemudian pada peringkat yang kedua, kalau imam duduk, kita berdiri. Kerana apa? Kerana manusia itu mengikut kemampuan. Panjanglah perbincangannya, tapi tuan-tuan nak bagi tahunya Abu Bakar yang ganti Nabi jadi tu imam. Abu Bakar. Ada tak orang bantah? Ada. Siapa dia yang bantah? Anak Abu Bakar, isteri Nabi, Aisyah bantah. Dia kata dia tak setuju. Bila Nabi kata Abu Bakar ganti jadi imam, dia tak setuju. Dia kata bapa dia satu orang yang mudah menangis. Rajulun baka. Satu orang yang jenis hati dia sat lagi dia teriak, sat lagi dia akan menangis. Orang tak boleh salat di belakang dia. Tapi Nabi ni dia firm. Itu yang kata pemimpin tu, dia tak boleh goyah, dia tak boleh goyang, dia tak boleh dia tak boleh klok-klek, dia tak boleh 50-50. Dia kena firm. Kalau dia kata yang macam tu, keputusan tu. Walaupun dibantah, dia kata Abu Bakar, sampai dia naik angin lah. Dia kata, adakah kamu nak jadi seperti wanita-wanita yang membantah para Nabi? Akhirnya Abu Bakar jadi. Tapi memang betul lah. Dia menangis, baca ayat ada sebut Nabi, dia menangis. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq. Dekatnya Abu Bakar ni, rapatnya Abu Bakar ni, tuan-tuan, di sebelah jasad makam tempat dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah jasad itu, sebelah kubur Nabi, kubur Abu Bakar As-Siddiq. Daripada hidup sampailah kepada mati menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah batang tubuh manusia yang kita akan bincang dalam kuliah kita insya-Allah pada malam ini, dan kita akan lanjut. Pasal Abu Bakar ni dia tak boleh habis satu malam. Dia kena ada 2-3 siri Abu Bakar saja. Cerita hidup Abu Bakar supaya kita kenal Abu Bakar, cinta Abu Bakar. Bukan takat dengar Abu Bakar ni pak mentua Nabi, ikut Nabi masuk dalam gua. Adalah juga cerita-cerita yang tak benar tentang cerita dalam gua tu, nanti pun kita akan sentuh. Tapi memang Abu Bakar ni satu manusia yang tak pernah tinggal Nabi. Itu yang kata Abu Bakar. Nampak? Dia antara orang yang awal masuk Islam, seperti yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dia sebut, dia kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan orang-orang yang menjadi pengikut yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang. Ada daripada 5 orang budak, 2 wanita dan Abu Bakar. Ammar bin Yasir kata, orang yang mengikuti Nabi di Mekah masa tu ada 5 orang budak, yakni daripada kalangan hamba, 5 orang hamba, 2 wanita
dan Abu Bakar. Nampak? Ini dalil yang menunjukkan antara yang awal masuk Islam Abu Bakar daripada kalangan lelaki dewasa. Kalau ikut number kad tu 01 lah. Bukan senang. Kan? Nampak? Cerita sikit macam mana dia masuk Islam. Apabila tersebar bahawa Nabi telah menyampaikan risalah yang mengatakan dia dilantik menjadi utusan Allah, dia dilantik membawa agama, kan? Maka ketika itu Abu Bakar datang pergi jumpa dengan Nabi. Abu Bakar kata, benarkah apa yang disebut oleh kaumku dan kaummu, bahawa engkau mengatakan engkau adalah utusan Allah, nabinya? Nampak? Dia pergi tanya Nabi. Lalu Nabi jawab, benar. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan nabinya. Allah mengutusku untuk menyampaikan agamanya, mengajak engkau mengikuti agamanya yang benar. Nabi ajak Abu Bakar. Apa jawapan Abu Bakar? Kita kalau tuan-tuan bayang, ini cerita awal Islam ni. Mula-mula sekali Nabi cerita ni. Pioneer awal ni. Kira founder lah. Kita masa tu tak tahu mana mesti kita akan kata nanti balik fikir dulu Ustaz. Macam-macam kepentingan kita fikir. Kalau ikut Nabi tuan-tuan, ikut ajaran Nabi, bermaksud kena tinggalkan ajaran nenek moyang, kena tinggalkan kaum masyarakat masa tu, kena lawan masyarakat masa tu, kena menongkah arus. Masa tu siapa ikut Nabi kira keluar daripada kaum tu, habis Tuan-tuan, ini bukan keputusan kecil, keputusan besar ni nak masuk Islam ni. Dia tak fikir walaupun sehari, dia tak fikir walaupun sejam. Terus dia jawab, demi Allah, aku tidak pernah menyaksikan engkau berbohong. Engkau layak untuk dilantik menjadi Rasul kerana engkau adalah orang yang menyambung tali silaturrahim, senantiasa membantu orang yang lemah. Hulurkan tangan engkau, aku akan berbai'ah dengan engkau. Terus dia masuk Islam, Abu Bakar. Ini yang kata manusia yang pertama menerima ajakan Nabi. Nampak? Kemudian Nabi sendiri cerita. Nabi cerita tentang Abu Bakar ni. Nabi kata apa? Tidak ada orang yang aku ajak mereka ke dalam Islam melainkan kesemuanya ragu-ragu dan takut. Ni Nabi yang sebut. Nabi kata tak ada orang yang aku ajak masuk Islam, yang aku dakwah mereka, yang aku seru kepada agama ini, melainkan mereka akan takut, mereka risau, mereka syak, mereka fikir panjang. Tuan-tuan, awal ni, benda awal ni. Lah kalau kita pergi ajak orang masuk Islam pun kan, bukan kerja senang. Nabi kata kecuali seorang manusia sahaja yang apabila aku menyampaikan kepadanya agama ini dan aku mengajaknya kepada agama ini, terus dia menyahut dan menerima tanpa ada ragu-ragu, dialah Abu Bakar As-Siddiq. Hadis Bukhari. Nabi kata dia seorang je yang tak syak dan tak tolak masa awal-awal tu. Di mana lagi kita nak letak Abu Bakar ni? Nampak? Mai kemudian ni yang lepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah yang ramai masuk tu, yang tu dah zaman menang, dah zaman Nabi berkuasa, dah zaman Mekah jatuh, dah zaman naik dah, Fathu Mekah. Masa tu yang tuan-tuan baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, manusia masuk dengan beramai-ramai. Tu bila tu? Pembukaan kota Mekah. Masa tu kita tak boleh baca. Dah menang, semua orang akan sokong, dah menang, semua orang akan masuk, dah menang, semua orang akan terima. Ni masa awal ni, yang betul-betul pejuang awal ni.
Ini yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan bukan setakat dia masuk Islam duk sengap-sengap. Ini juga kita kena tiru sikap Abu Bakar ni. Di tangan dia telah Islam 30 orang. Ini sikap. Tuan-tuan, dia masuk Islam tak dan berapa hari, tak dan berapa lama, tak dan berapa tahun, dia telah berjaya tarik orang memeluk Islam 30 orang. Pasal itu di kalangan para ulama kita kena tanya diri kita, saya dan tuan-tuan kita kena tanya ni, saya dan tuan-tuan kita kena tanya ni. Termasuk tuan-tuan yang duduk di dalam masyarakat ni kena tanya, sebagai imam ke, sebagai jawatan kuasa karyah ke, jawatan kuasa kemajuan kampung ke, sebagai pemimpin masyarakat ke, sebagai orang tak kira lah siapa lah, berapa ramai yang telah tuan-tuan bawa kepada Islam. Tak payah yang kafir nak masuk Islam tu susah lah kan. Yang Islam nak pergi menjadi orang yang beriman. Tu kita kena fikir. Jangan kita duduk start motor main masjid, lepas tu habis isyak start motor balik pula, esok bang subuh start motor main pula, lepas tu balik subuh start lohok main pula, lepas tu asar main, kita duk pi main kita ya. Tak ada siapa yang kita tarik main. Tuan-tuan kena tarik orang main masjid. Tanggungjawab tuan-tuan. Anak qaryah ni, masjid ni malam ni semua anak qaryah. Tuan-tuan kena tanya, batu dua ni besar. Bagi tahu dekat mereka, mari ke masjid. Masjid milik semua. Masjid bukan milik parti politik. Lah macam-macam parti kan, macam-macam pilihan. Tak, masjid ni milik semua. Tak ada siapa boleh halang orang main masjid. Main untuk apa? Nak semayang. Dan semayang dia bukan ikut parti, dia bukan ikut pok, dia bukan ikut mazhab, dia bukan ikut pahaman. Saya pun pelik pasal ada orang dia tak boleh main masjid, dia nak pi surau. Pelik. Masjid innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Quran menyatakan sesiapa yang mengimarahkan masjid, yang menghidupkan masjid, Quran menyaksikan mereka itu adalah orang yang beriman. Pasal itu orang Islam dia tak boleh benci kat masjid. Kalau dia tak setuju dengan AJK, dia tak setuju dengan jawatan kuasa, itu soal lain. Tapi dia tak boleh marah ke AJK, dia tak mau pergi masjid. Masjid bukan milik AJK, hang nak berkelahi dengan dia, hang tak puas hati, itu di luar pintu masjid. Mai semayang. Ada banyak masjid yang saya pergi, yang saya mengajak, bukan masjid tuan-tuan, masjid luar. Masjid tuan-tuan saya tak tahulah, tapi masjid luar saya pergi. Tanya mana haji tu? Jabatan Agama tak pilih dia jadi AJK, dia tak mai dah. Ada ni cerita betul bukan di luar, dia boleh. Dia tak mau mai dah pasal Jabatan Agama tak pilih dia jadi AJK. Siapa kita mai nak semayang? Tuan-tuan mai nak semayang, lepas tu kita ajak orang mai semayang, ajak mai orang semayang. Ajak mai masjid. Mai masjid. Di luar tu saya tangkap gambar boh dalam Facebook, menangis tu orang marah. Orang dengki dekat Perlis. Jealous sebab orang Perlis boleh mai masjid. Orang Perlis tak mau mai masjid. Bukan semua lah, setengah. Salah pribadi lah. Tu imam aku masuk minta anak dara dia, dia tolak, mebai aku. Lagi dia jadi tu imam aku tak opi. Hang minta anak dara Tok Bilal. Tak Tok Bilal reject, hang minta anak Tok Siak. Banyak lagi. Oh, tuan-tuan, tak ada kita adalah sampai insya. Okey. So dia telah dakwah 30 orang untuk masuk Islam. Tu yang kata Abu Bakar tu, dia masuk, dia semangat. Dia bukan masuk bodoh macam tu ya, dia bukan masuk kosong. Dia masuk dan dia nak orang terima kebaikan. Ini sikap orang Islam. Dia bukan fikir diri dia. Dia nak, dia dapat kebaikan, dia nak orang lain pun tumpang kebaikan itu. Ini sikap orang yang bagus. Kadang kita orang Islam ni minta maaf lah. Dia soal, dia tak mau orang lebih, dia tak mau orang dapat kebaikan. Kadang-kadang kalau dia tahu tang mana, dia tak mau ajar orang resepi lah, dia tak mau orang tahu lah resepi dia lah, dia tak mau tahu lah dia buat tanam pokok. Ada. Dia tahu macam mana tanam pokok elok jadi. Tak ada, tak lagu tanam orang lain. Tak mau, takut nak cerita ke orang, takut orang lebih daripada dia. Apa tu pun tak dan bang main masjid. Sikap
Kita seronok orang dapat kebaikan. Kita seronok orang boleh tumpang kebaikan. Kita seronok orang dapat kebaikan. Itu sikap orang Islam. Dia tak ada dengki, dia tak ada tamak, dia tak ada kawal, dia tak ada nak sangka buruk. Itu baru orang Islam. Itu baru orang beriman. Itu baru sifat Abu Bakar As-Siddiq. Okey, nampak? Siapa dia yang masuk Islam di tangan dia? Bukan calang-calang, tuan-tuan. Yang masuk Islam di tangan Abu Bakar di atas sebab dakwah dia, Uthman ibn Affan, Uthman bin Maz'un, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, dan ramai lagi. 30 kibar sahabat, jaguh-jaguh ni di atas jasa Abu Bakar. Kan? Ini penting. Okey? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita ambil sikit lagi. Apa yang boleh kita kongsi berkaitan dengan sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey. Abu Bakar ni antara kelebihan dan keutamaan dia, yang sangat hebat, dia antara orang yang paling kuat sehingga tak ada orang boleh challenge. Tuan-tuan baca Abdul Rahman, tuan-tuan baca Sa'ad, tuan-tuan baca ni sahabat-sahabat yang dermawan ni, semua tu di bawah Abu Bakar. Di bawah Abu Bakar. Nampak? Antara cerita yang tuan-tuan bisa dengar pasal Abu Bakar ni apa dia? Sikit saya masuk. Ada lagi, ada satu dua. Kisah Abu Bakar bersaing dengan Umar. Yang ni kita boleh nak bersaing, nak berdengki. Tapi jarang orang kita nak berdengki dalam bab ni. Nabi kata, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh kamu berdengki, tak boleh ada hasad. Nabi kata, la hasada. Tak boleh hasad, tak boleh ada dengki. Illa fi isnatain, kecuali di dalam dua urusan. Dalam dua urusan. Yang pertama apa dia? Yang pertama, rajulun atahu Allahul ilm wa rajulun atahu Allahul mal. Orang yang Tuhan bagi ilmu, kamu dengki dekat dia, dengan orang yang Allah bagi harta, kamu dengki pada dia. Umar dengki pada Abu Bakar kerana Abu Bakar ni setiap kali dia sedekah, dia yang paling banyak. Satu hari Umar telah azam bawa separuh harta dia nak pergi sedekah sebab dia rasa tu banyaklah. Cerita ni selalu saya baca kat tuan-tuan. Ingat tak? Lepas tu tuan-tuan, apa berlaku, dia pun bawa, dia serah dekat Nabi. Dia tanya, Nabi tanya dia, Umar tanya Umar, kau bagi banyak ni, banyak mana lagi ada dekat engkau? Dia kata, banyak yang aku bagi ni, banyak itulah aku simpan. Maksudnya 50 lah. Separuh dia bagi, separuh dia simpan. Sama. Kalau dia ada 1,000, dia bagi 500, dia sedekah 500, dia simpan 500. Kita kebanyakan paling kuat pun tara ni lah. Kan? Ataupun dia kalau dia nak sedekah, dalam pakit dia ada 100, RM1. Kalau dia bagi RM1, artinya dalam pakit dia ada 100. Kalau dia bagi RM10, dalam pakit dia mungkin ada 10,000 atau 1,000. Jarang orang ada RM10 pergi bagi RM1, tuan-tuan. Jarang. Melainkan dia kena Covid. Dia kena Covid, dia fikir ni semua untuk sihat kan. Pasal ada orang kata kita bila sedekah kita nak sihat. Kita sedekah ikhlas, Allah Ta'ala akan bagi sihat insya-Allah. Bagi. Mari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari Abu Bakar As-Siddiq. Dia bagi. Nabi tanya macam Umar, banyak mana kau ada? Dia kata, Allahu wa Rasul. Dia kata yang ada, yang tinggal dekat dia, tuan-tuan, banyak mana? Tuan-tuan, bukanlah saya rasa tuan-tuan kena buat macam ni. Ikut iman, ikut kadar iman. Jangan tuan-tuan, kalau tak sekuat Abu Bakar, jangan duk buat. Takut sekali lagi tuan-tuan isim tuan-tuan. Duk pergi bercakap dengan kucing pula. Okey. Dia kata apa? Dia kata yang tinggal kepada aku Allah dan Rasul. Artinya apa? Semua dia bagi. Umar kata, mulai daripada hari ini aku memang tak boleh lawan, tak boleh beat. Orang putih kata tak boleh beat, tak boleh challenge dah Abu Bakar. Dia akan menang. Umar bagi 50, dia bagi habis 100. Itu Abu Bakar. Sebab itu saya nak cerita dekat tuan-tuan, dialah sahabat yang telah membeli Bilal
Tuan-tuan dengar kan, Bilal kena letak batu Ahad, Ahad, Ahad. Seksa punya teruk. Bilal ni hamba orang kulit hitam, negro. Negro, dia negro, orang kulit hitam. Pasal tu bila dia naik azan, dia pijak Kaabah tu. Dia naik atas Kaabah tu, dia pijak. Arab musyrikin Mekah kata apa? Aku tak sangka aku boleh hidup tengok kulit hitam ni naik pijak Kaabah untuk azan. Aku tak sangka aku boleh hidup untuk tengok negro ni naik. Tapi Islam, tuan-tuan, dia tak pandang warna kulit. Mulia Bilal. Nanti kita cerita Bilal lah. Sampai masa cerita Bilal pula. Tak mati lagi, tapak kaki duk ada di syurga dah. Sakan. Okey, sambung. Satu hari, tuan-tuan, kita cerita Abu Bakar As-Siddiq berjalan dan dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh Umayyah, tuan Bilal. Lalu dia menegur Umayyah. Dia kata, tidakkah engkau takut kepada Allah dengan menyeksa orang yang lemah ini? Dia tegur. Lalu apa? Umayyah kata, kalau kau nak selamatkan dia, kau tebus dia. Kita pendekkan cerita. Kemudian Abu Bakar kata, saya ada hamba yang lebih kuat, lebih hebat daripada Bilal. Kita tukar. Pasal apa? Bilal ni Islam, lekeh, tak hebat. Bok mai dia kat aku. Hang ambil hamba aku. Dia agama macam hang. Dia lebih kuat daripada Bilal. Mai kita tukar. Umayyah setuju. Kan? Dan tuan-tuan, tapi dia kena bayar juga. Abu Bakar bayar harga Bilal tu untuk merdeka, untuk ambil dia tu dengan lebih kurang lah. Dia punya ukuran dia 150 gram emas. 150 gram emas. Nampak? Tuan-tuan, dia tawar 150 gram. Saya nak pendekkan cerita. Umayyah kata, kalau murah pun aku lepas, aku tak mau dia. Abu Bakar jawab apa? Dengar jawapan dia. Kalaulah untuk membebaskan Bilal, aku kena bayar dengan harga 3 kilogram emas. Saya sebut dalam bahasa tuan-tuan boleh mudah faham. Kalau nak bebaskan Bilal, kena bayar 3 kilo. Ada orang beli sampai 3 kilo. Emas orang pakai kilo ke gram? Tuan-tuan takap pergi, berapa ratus gram ni? Berapa gram? Tak pernah lagi orang tanya, berapa kilo rantai ni? Nak buat tambak kapal? Kan? Kita semua gram. Dia kata, kalau kena bayar dengan 3 kilo, 3,000 gram emas, aku tebus Bilal, aku akan bayar. Janji Bilal selamat. Artinya dia tak pandang harta demi untuk seorang Muslim. Itu Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan sikit kita sebut tentang Bilal ni. Ada masa lagi? Bilal Abu Bakar As-Siddiq ni nanti kita sambung dalam siri yang kedua. Cuma saya nak sebut satu je. Abu Bakar ni dia di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni, dia semua dia macam lengkap tau. Umar, orang yang tegas, bengis, orang yang garang lah, orang yang jenis gagah perkasa ni, jenis keras ni. Abu Bakar orang yang lembut. Abu Bakar ni orang yang lembut, orang yang pemalu. So sebab itu Nabi ni, dia sahabat dia macam seimbang. Ada yang tegas, ada yang lembut. Orang yang lembut, yang mudah menangis, Abu Bakar As-Siddiq. Dan tuan-tuan, di antara karamah Abu Bakar, sikit kita sebut, di antara karamah Abu Bakar As-Siddiq, apa dia tuan-tuan? Kemuliaan yang Allah bagi. Karamah ni kemuliaan. Allah Ta'ala memperbanyakkan rezeki di atas tangan dia. Pernah berlaku dalam satu peristiwa, dia bawa balik tetamu Nabi ke rumah dia. Dia bawa balik tetamu Nabi ke rumah dia, nak jamu makan. Rumah dia tak ada makanan. Yang ada cukup-cukup untuk dia dan keluarga dia. Itu pun tak banyak.
Tetapi dia punya semangat, hati dia ni memang suka sedekah, memang lembut, memang orang yang raikan Nabi. Nabi kata siapa yang nak ambil tetamu dia balik, dia kata Rasulullah ambil kat saya. Akhirnya Allah Ta'ala ganti rezeki dia banyak daripada yang asal, sehingga dia tak sangka tu karamah yang Allah jadikan. InsyaAllah dalam siri yang kedua kita akan sambung lagi beberapa cerita yang menarik tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.